لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sidang Jemaat yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bertakwa kepada Allah serta kita bersyukur di atas nikmat dan rahmatnya yang limpah ruah ke atas kita, sehingga kita dapat menjalankan kewajipan-kewajipan kita sama ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sidang ahli Jumat yang dirahmati Allah sekalian, besok merupakan hari kanak-kanak, suatu hari yang diberi peluang kepada budak-budak supaya mereka berseronok sesama mereka dalam merayakan hari kanak-kanak, di mana hari kanak-kanak ini telah dilakukan sejak daripada 50 tahun yang lalu. Maka di hari ini masih lagi dirayakan oleh kanak-kanak dan budak-budak di seluruh dunia, baik di tempat kita sendiri, di sekolah-sekolah mereka mengadakan keramaian, mengadakan kegiatan-kegiatan dan permainan-permainan supaya anak-anak, budak-budak dapat menyertai dalam peluang ini dengan seronok dan sukaria. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati sekalian, kalau kita lihat kanak-kanak, budak-budak dalam Islam adalah Islam kita sangat-sangat ambil berat. Islam kita ambil peduli dengan kanak-kanak dan budak-budak. Sebelum daripada kita nak kenal bagaimana Islam mengambil berat, mengambil peduli kepada budak-budak dan anak-anak, sebelum daripada Islam, kita pun telah mengetahui bahawa masyarakat jahiliyah sebelum Islam, setengah mereka tidak memberi hak-hak, tidak memberi sikti kondek, sehingga setengah mereka sanggup membunuh anak-anak, sama ada lelaki maupun anak-anak perempuan. Anak-anak lelaki mereka membunuh tidak dengan sebab lain kecuali kerana sebab takut kepada kemiskinan dan kebapaan. Bila anak banyak, nanti membebankan atau berat di atas keluarga ibu bapa untuk mencari nafkah, cari perbelanjaan, beri kepada anak-anak. Seperti mana kata-kata di zaman sekarang, luqmat yakun, anak banyak membawa kepada miskin. Ini satu kata-kata yang berlawan dan canggah dengan dasar Islam. Dasar Islam, kita yakin dengan 100% bahawa segala rezeki yang kita dapat daripada makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan nama bapa kita sebagai bapa atau anak-anak pun telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada belum dia lahir lagi, belum dia beranak lagi tu baik, dia sudah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibunya. Sebab tu Allah dia lagi yang kata wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu sendiri, bapa, dan juga kepada mereka itu anak-anak.
Jadi kita orang Islam tidak ada kebimbangan, tidak rasa takut, miskin, apa, tidak ada nak makan dan sebagainya, kerana rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah pula, kalau anak perempuan dia membunuh secara hidup-hidup, kambus di padang pasir, kerana dia takut malu bila anak perempuannya lahir ke dunia ini. Kerana satunya, dia tidak boleh menyertai dalam peperangan untuk mempertahankan musuh-musuh yang akan menyerang kabilah-kabilah mereka. Yang keduanya, kerana anak perempuan sendiri di zaman jahiliyah menjadi moradoh, jadi saka kepada siapa-siapa yang apabila matinya bapaknya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mencela, Allah Ta'ala tamni, Allah Ta'ala mengecam orang-orang yang membunuh anak-anak perempuan dengan kamus hidup-hidup, dengan soalannya, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan di kamus hidup-hidup, dengan apa dosakah mereka dibunuh? Ini soalan yang perlu dijawab. Tapi walaupun zaman sekarang tidak di kamus di padang pasir, tapi di kamus dengan cara buat guguran, seperti mana kita tahu pada tahun lalu sampai 1000 orang lebih anak-anak guguran, anak-anak kena tantang sehingga dibukuh taruh di dalam almari khas. Ini suatu bentuk rupa rubah bunuh anak secara tidak langsung di zaman moden, zaman yang penuh dengan alat-alat kemajuan dan sebagainya. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kalau kita tengok melihat Nabi kita SAW, Nabi adalah seorang Nabi rahmah, Nabi bersifat kasihan belas, kesian kepada budak-budak, sesuailah yang Tuhan berkat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain dan tidak bukan kami utuskan engkau ya Muhammad adalah semata-mata untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Maka Nabi kita SAW adalah merupakan bapa rahmat, orang yang pertama yang ada sifat kasih belas kepada budak-budak dan juga kanak-kanak. Kita lihat seperti Nabi kita SAW, dia melancarkan dakwah dia di Taif untuk mengajak, menyeru orang-orang musyrikin supaya mereka kenal Tuhan mereka, supaya mereka beriman dengan Tuhan mereka, supaya mereka menyembah Tuhan yang satu. Tapi natijahnya mereka menghadapi Nabi dengan segala perkara yang menyakitinya, sama ada dengan mulut yang kata-kata yang sedih hati, dan juga dengan perbuatan yang mana mereka ambil anak batu melontar kepada Nabi SAW. Tapi Nabi kita bersikap sabar, bersikap tenang hati, dan Nabi dia berdoa yang mengharap dalam suatu hadis bahwasanya bila Nabi dimenyakiti, lalu malaikat bukit dia panggil, malakul jibal, malaikat bukit mari tawari kepada Nabi untuk meruntuhkan bukit ke atas orang-orang musyrikin di Taif sebagai tindak balah terhadap perbuatan jahat mereka kepada Nabi SAW. Tapi Nabi dia tidak terima tawaran daripada malaikat bukit. Hanya Nabi kata, aku mengharap supaya anak-anak orang-orang musyrikin nanti yang akan keluar daripada rahim mereka itu adalah anak-anak ya'budullah wahdahu la syarikah. Orang-orang yang anak-anak, kanak-kanak yang akan lahir menyembah Allah Tuhan yang satu dengan tidak bersyirik dengannya. Maka harapan Nabi kita Muhammad SAW diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
di mana orang-orang kafir musyrikun sama ada di Mekah dan di kawasan-kawasan kelilingnya terima Islam yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah anak-anak mereka keluar mari daripada perut ibu yang kafir, perut bapa yang kafir, maka dia menjadi orang beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dengan tidak bersyirik akan sesuatunya. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mau supaya umat dia ni umat soleh, ummatun solihah, nak jadi pacacat soleh. Nabi mikrungkan minayubai lain-lain supaya anak-anak kita, kanak-kanak budak-budak Islam ni adalah budak yang ada anakut, lebih-lebih lagi anakut di hari akhirat nanti, anakut yang jauh, supaya mereka menjadi ahli syurga. Maka setengah daripadanya Nabi SAW dia suruh orang yang nak cari pasangan, orang lelaki nak kahwin, nak cari isteri, Nabi menggalakkan supaya mencari isteri solehah. Orang perempuan pula dah dia diberi galakkan supaya dia pilih suami, bakal suami dianya adalah suami yang soleh, suami yang baik. Apa tujuannya? Tujuannya supaya bila perkelahian dua orang lelaki dan perempuan tadi, dia akan melahirkan anak yang soleh, anak yang baik, kanak-kanak yang ada anakut, kanak-kanak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kanak-kanak yang tidak bersyirik dengan Allah, kanak-kanak yang berakhlak yang baik dan mulia. Sebab itulah Nabi dia menggalak, di antaranya galakkan, dia kata dalam dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawnahu dinan fi dinihi wa akhlaqihi fazawwijuh." Apabila datang kepadamu, hei wali-wali, hei bapa-bapa, ibu bapa, seorang lelaki yang dia tu punya agama yang baik dan akhlak yang mulia, hendaklah kamu kahwinkannya. Itu galakkan Nabi supaya kita kahwin dengan orang yang ada agama. Karena orang yang ada agama bukan saja di akhirat dia boleh bantu tolong kita membawa isteri kepada syurga, dia juga boleh mengurus dan mengatur hidup di atas dunia ini dengan baik, sentiasa berada di dalam kerap agama supaya tidak menyeleweng daripada dasar-dasar Islam kita. Sebab tu ibu bapa, seseorang bapa dia kena tengok siapa dia nak jadi menantu dia. Pertama kali dia nak pilih orang yang ada agama, yang keduanya orang ada akhlak yang mulia, lebih lain daripada harta dia dan juga keturunan dia. Dalam hal itu Islam pun buat kira juga untuk nak pilih seseorang suami atau seseorang perempuan yang ada harta benda, ada keturunan baik dan juga ada kecantikan dan juga ada agama. Sebab tu Nabi SAW dalam suatu hadis sahih dia kata, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Biasanya peketi orang menikahnya kerana 4 perkara. Satu, li jamaliha, kerana cantik orang perempuan. 5, liha, kerana harta dia. Yang 3, wali hasabiha, kerana keturunan dia. Yang 4-nya, kerana agamanya. Fasfar bizatid din, boleh tu naklah kamu pilih yang mempunyai agama, sebab agama boleh membawa kejayaan kepada kamu. Jadi kita boleh pilih seseorang untuk jadi suami atau jadi isteri dengan 2 sifat utama. Satunya sifat zahir, iaitu cantik, ada keturunan baik. Yang 3-nya dia ada harta benda. Kalau tak ada, maka pilihlah di segi maknawi, di segi benda yang kita tak nampak, iaitu di segi agama. Kerana agama boleh membawa kita kepada kebahagiaan hidup di atas dunia dan juga di akhirat. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, satu lagi
ajaran dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat melahirkan kanak-kanak, budak-budak yang soleh. Nabi dia ajar doa apabila suami dia nak jimuk isteri dia. Ini walaupun kita kata sebagai suatu benda yang sulit, tapi dalam Islam tak ada sulit. Nabi ajar supaya kita berdoa sebelum kita nak lema, kita nak buat kerja jima. Nabi ajar Allahumma jannibna syaitan wa jannib ma razaqtana. Ya Allah, hendaklah kamu jauhkan kami daripada syaitan, dan jauhkanlah apa yang engkau akan beri rezeki kepada kami daripada syaitan, iaitu anak-anak kita. Siapa tangga tu Nabi ajar tujuannya nak melahirkan anak soleh, zuriat solehah, keturunan yang baik. So doa setiap kali kita nak jimuk isteri kita, supaya permulaan nak jadi anak, panggil permulaan dengan doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan permulaan yang diganggu oleh syaitan, bukan permulaan yang dihasut oleh syaitan, bukan permulaan dengan sebab syahwat, nafsu syahwat, yang mana kita mendahulukan rabbaniyah, panggil ketuhanan dalam kita melahirkan anak yang soleh. Oleh itu sidang hadirin ahli jemaat yang dimuliakan Allah sekalian, maka inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita supaya kita ada kerungkan sebelum daripada kita nak lahir anak, sudah ada kerungkan untuk kita nak melahirkan anak yang soleh. Selain pada itu, bila lahir anak pula, Nabi SAW dia ajar supaya kita buat akikah dan kita letak nama yang baik-baik kepada anak kita. Ini adalah supaya satunya kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita muliakan anak sebagai ikram anak kita. Kita rasa gembira, suka hati di atas kita dapat satu rezeki yang akan menjadi satu semacam ummah Islam, supaya dapat banyak bilangan mereka di atas dunia ini. Kerana Nabi SAW dia rasa gembira, Nabi sangat seronok bila umat dia bilangan banyak. Sebab tu Nabi dia suruh kita tu, suruh orang si lelaki pilih orang-orang perempuan al-wadudul walud, orang perempuan yang dia tu ada perasaan kasih sayang kepada suami. Dan ada orang yang kita tahu lebih kurangnya kata dia ni orang yang nak beranak banyak, panggil anak banyak, supaya Nabi kata fa inni mubahum bikum yaumal qiyamah, supaya aku dapat bermegah dengan bilangan kamu yang banyak pada hari kiamat. Ini suatu cara yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menjadikan umat dia yang dia turut dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, setengah daripadanya lagi yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita bermesra dengan budak-budak, dengan anak-anak. Ini terdapat dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang Arab darat dia datang menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Nabi, ya Rasulullah, adakah kamu kucuk anak-anak kamu?" Maka Nabi jawab, "Ya, kami kucuk cium anak-anak kami." Ya, maka jawab orang Arab darat itu, dia kata, "Kami ada anak berpuluh-puluh, tapi kami tidak pernah mengucuknya, kami tidak pernah ciumnya." Lalu Nabi SAW dia bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa-siapa yang tidak kasih belas kepada budak-budak, kepada anak-anak, maka dia tidak akan dikasih belas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang kasih sayang, bermesra dengan anak-anak, menjadi sebab kepada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sidang hadirin yang mempunyai anak-anak kecil, maka marilah kita
we kepentingan kepada anak-anak, we kemesraan kepada anak-anak. Walaupun kita sibuk dengan 1000 macam kerja kita, tugas kita, maka hendaklah kita beri peluang untuk kita bergaul mesra, ambil berat dengan anak-anak. Apa yang tidak ada faedah, maka kita tinggal mari peduli kepada anak-anak kita, kepada kanak-kanak, budak-budak, lebih-lebih lagi di zaman sekarang yang banyak penyakit-penyakit, virus-virus yang akan menjanamkan anak-anak kita, yang mana dia tu akan jadi mangsa kepada maksiat, kepada kejahatan, kepada kemajuan yang boleh meruntuhkan agama Islam kita dan meruntuhkan cara hidup kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat tak pakai dalam hidup kita, kita buktilah. Nah, kita ambil peduli kepada anak kita lebih rapat daripada dulu lagi. Kalau dulu dia tidak ada wairah, tidak banyak, bolehlah kita nak peduli kepada kerja kita lebih banyak daripada anak kita. Tapi sekarang kita kena beri masa kepada dia. Hai wela kap luk makwa wela kongrau. Baik waktu syahri maupun di waktu malam. Walaupun kadang-kadang kita serah dah kepada sekolah-sekolah, badai-badai pengajian, tapi hati kita hendaklah selalu bimbang kepada anak-anak kita. Kerana sing wetlam di zaman sekarang, dia ada pit, ada racun yang boleh memberi kesan kepada anak-anak kita. Berapa banyak anak kita yang tidak berguna, tak setua ibu bapa deraka, dan juga tak sewa ibadat, tak semaya, lari sekolah. Lebih pada tu lekat ni adalah dengan sebabnya sing wetlam lebih banyak daripada apa yang dia pilih sendiri, daripada saing dia terutamanya, dan daripada ibu bapa sendiri. Itulah sing wetlam yang paling kesal sekali. Sing wetlam timiyu kapome, hak ni hak besar sekali yang kita menjadi contoh yang buruk, contoh tak baik kepada anak-anak dan budak-budak kita. Kita kena jadi bab yang kepada anak-anak kita. Kita tahu kedak bahawasanya budak-budak hak lekat okok di partai ni nombor 1, terutama di Patani. Tahun 2550 di Patani 32% budak-budak umur daripada 15 hingga ke atas titburi. Bila titburi, dia tak ada payah. Tak ada payah nak gitit ya tu ya ni, ya apa ya apa, mudah sekali. Sebabnya selain pada sing wetlam saing dan kawan dia, sing wetlam daripada bapak dia sendiri. Bapak kadang-kadang dia tak sedar, pada dia tak khabar, kata yang diusaha akak tu boleh menjadi kesal kepada anak dia. Dia nak betul payah. Kalau kita lari dia, jangan kamu merokok. Dia kata ayah pun merokok. Nah, lari payah kalau kita 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 buat dan kita kata tidak seperti kita buat. Hanya Allah tamnik dalam Quran. Mengapa kemerdekaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berkata tapi dia tidak buat. Dia lari tapi dia buat. Ini suatu bahaya yang besar. Sebab itulah kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam molek comel dia wari ajaran dia kepada kita. Kadang-kadang kita tak suka. Macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maksudnya sesungguhnya budak-budak ni, anak-anak hak baru lahir, dia lahir di dalam fitrah, suci, bersih, tak ada hitam, tak ada merah, tak ada kuning, tak ada hijau, bersih seponga kapas. Maka dia mudah ikut cak gapo boleh berlaku. Hak molek payah terima, hak buruk payah terima. Siapa dia nak mengucapkan, siapa dia nak si kepada anak, pak abawahu, maka dua ibu bapa ni lah. Dua ibu bapa ni lah
yuhawidanihi, menyahudikan anak dia. Kita kata tak boleh jauh. Bagaimana ibu bapa nak wian anak dia jadi Yahudi, jauh. Tapi kita kena ingat macam rokok, kita kena fikir mari mana rokok, mari mana yasetik. Kita kena ingat molek katanya musuh-musuh Islam dia main tuk rubat. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita kata rokok ni pada kedai tu ya. Mana orang Yahudi mari hantar rokok mari sini. Tak ada mari semua mari sini. Tapi asal usul asal daripada dia kita kena faham molek. Itu setengah pada yuhawidani, menyahudikan anak kita. Baik di segi perangai dia, tingkah laku dia. Kita ambil cara hidup witi ciut orang Yahudi. Mari duk tunjuk tayar kepada anak kita. Ingat kita tak sedar bukan apa dah. Bukan kita sengaja, tapi kita tak sedar kata ini adalah penwiti ciut tiga apa panggil import daripada orang Yahudi. Au yunasirani, atau dia menasranikan sepatu juga. Kita tak sedar. Oleh itu mari kita sedar. Khabar katanya budak-budak dia panjang masa budak. Daripada mula dia mari beranak hingga nak jadi orang muda, masa dia panjang. Kalau kita molek terbiah molek bela molek, insya-Allah taala anak-anak kita akan menjadi orang soleh. Maka kita tidak syak kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita ajar anak kita wismaya umur 7 tahun. Umur 10 tahun dia suruh pukul kalau tak saya semaya. Suruh roda. Lah ni orang tak saya pakai mana roda pukul panggil kuam rungren. Nah, rungren hangkel luk dek. Tapi Islam bukan dia suruh pukul siapa berdarah. Bukan dia pukul akan sembai ubah. Kena bawa pergi hospital. Dia panggil pukul takdib, pukul ajar dia. Kerana dia duduk dalam ajar. Duduk dalam full. Nah, latih semaya umur 7 tahun suruh semaya, 10 tahun suruh pukul ajar kalau tak semaya lagi. Sebab apa kita tengok budak-budak kalau dia tak biasa semaya, dia tak semaya. Kalau dah semaya dah pun duk lucu habis cakap dah. Lucu jirat. Berapa banyak pemuda-pemuda kita yang tidak sanggup semaya, buat preh-preh dengan rukun Islam yang kedua, sehingga dia tak sedar kata dia ni orang Islam. Islam cak apa kita tak tahu juga. Tanya diri dia sendiri, dia terima Islam daripada mana? Hak tak kena semaya pasal mana? Na'udzubillah min zalim. Begitu juga puasa. Puasa walaupun lapar, tapi dia kena latih. Seorang perempuan namanya Rubaiyah binti Muawiz, dia cerita kepada kita katanya apabila hari Ashura nasumu kami puasa. Pok perempuan dia puasa belaka, pok dia tak ada payah dia perempuan nak puasa. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami mempuasakan anak-anak kami. Anak-anak dia ajar suruh puasa juga. Tapi dia ada kantor dia. Dia permainan alat-alat main. Kalau dia galit dengan main siapa buka puasa, maka dia biar begitulah. Tapi kalau anak menangis, anak lapar, maka dia makan ni. Kerana kesian kepada anak-anak. Sebagai latihan kepada anak-anak. Oleh itu sidang hadirin yang dihormati sekian, mari kita ambil berat dengan kanak-kanak. Walaupun kita tidak ada bapa sekalipun, kita ambil peduli kepada anak-anak kita. Jaga, pakak-pakak jaga. Buatlah gapo, comrong gapo, buatlah semakum gapo untuk nak popong sitik hak budak-budak kita, anak-anak kita, supaya dia berada dalam kerap selamat, lepas daripada bahaya-bahaya racun-racun yang sedang merebak di kalangan pemuda-pemuda kita. Umur 10 tahun pun sudah pandai belaka dah hak benda jahat. Benda baik tak ada lah nah, benda jahat tu banyak. Na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minna minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجنا طفلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu cara sekarang ni iaitu kita hantar anak-anak mengaji Quran daripada kecil-kecil. Sama ada kita masuk belajar anak-anak kita dalam rabuk qiraati atau iqra, supaya mereka pakai masa yang berfaedah, tidak bermain banyak dan tidak terlibat dengan benda-benda yang boleh membawa maksiat dan kejahatan yang membawa kerusakan kepada anak. Oleh itu, mari kita ambil peduli dengan masalah Al-Quran supaya generasi anak-anak kita nanti jadi generasi Al-Quran. Jailun Quranin faridun. Nah, kalau sahabat dulu faridun, unggul dia panggil, tidak ada tanding dah. Kerana mereka itu ambil berat dengan Quran, segi baca, hafal dan juga faham reti isi-isi Quran. Dan Quran itulah jadi cara hidup mereka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi atfalana wa syababana ila siratikal mustaqim alladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ij'alna hadi muhtadin ghaira dhalin wala mudillin simman li awliyaik wa harban 'ala a'daik. Allahumma ij'alna mu'minin shadiqin muslimin salihin muttaqin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana wa ankis mustad'afina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.